Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni kita dapat bersama-sama, alhamdulillah. Setelah kita membaca ayat daripada surah An-Nisa pada malam ni, muka surat yang kedua kita, alhamdulillah, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Haji Muhammad dan juga sahabat-sahabat semua pengerusi majlis Haji Idris sebentar tadi, dan juga kepada siapa-siapa yang hadir pada malam ni, insya-Allah, pengiran dan lain-lain yang saya tak sebut nama ni, tapi insya-Allah Allah Taala tahu insya-Allah siapa yang hadir pada malam ni. Jadi kita niatkan insya-Allah pertemuan kita ini, kedatangan kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni kita dalam sambungnya surah An-Nisa ni, kita dapat lihat insya-Allah perbincangannya ialah banyak tentang perbincangan pembahagian pusaka. Jadi ayat yang ke-7 yang kita akan mulakan pada malam ni adalah berkenaan dengan suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang pusaka ni. Kerana pada masa dahulu, pada masa Arab Jahiliyah, mereka ni menentukan pembahagian pusaka ni mengikut kesusahan dan kesukaran ataupun kerja yang dibuat. Dan kerja yang dibuat banyak pada masa tu, yang besar bagi mereka ialah mempertahankan, menaiki kuda, peperangan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu mereka telah menetapkan bahawa sesiapa yang banyak menaiki kuda, yang berperang, yang mempertahankan kabilah, mempertahankan masyarakat mereka, maka orang itulah yang akan mendapat bahagian daripada pusaka. Dan mereka yang tidak bekerja, mereka hanya duduk di rumah saja, tak akan dapat apa-apa. Jadi datanglah syariat Allah Subhanahu Wa Taala di sini menyatakan bahawa sebenarnya lelaki, bukan hanya lelaki yang mendapat pusaka, tetapi orang perempuan juga akan mendapat pusaka. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membuat ketetapan ini? Sebenarnya Allah Taala melihat ketetapan ini adalah berdasarkan kepada kesatuan ataupun persamaan yang ada di antara lelaki dan perempuan. Seorang perempuan, kalau masa dulu mengikut zaman Rom, mereka mempertikaikan perempuan ni sama macam binatang ke, ataupun sama macam dinding, macam tiang lampu, macam batu. Sehingga ada yang mengatakan di kalangan ahli falsafah Rom dan juga Greek bahawa perempuan ini tak ada roh. Sampai begitu, maknanya binatang pun ada roh, tapi perempuan tak ada roh. Perkara ini bukan satu perkara yang pelik lah. Bagi kita mungkin pelik pada hari ini, tetapi ahli falsafah mereka, orang-orang pemikir mereka boleh berfikir macam tu. Apabila mereka melihat begitu cara fikir mereka, maka mereka akan memberikan hak kepada perempuan ini adalah sama seperti mereka memberikan hak binatang-binatang ternak ataupun seperti dinding dan juga batu. Oleh kerana itulah, takkanlah dinding dan batu mendapat hak warisan harta. Jadi bagi orang Arab, Quraisy pula, orang Arab di tanah Arab, mereka menganggap bahawa perempuan ini tidak ada nilai dan tidak ada sumbangan apa kepada masyarakat mereka, hanya untuk melahirkan anak. Jadi oleh kerana itu mereka tidak memberikan pusaka ni kepada perempuan-perempuan dan juga anak-anak kecil. Kerana anak-anak kecil juga tidak menaiki kuda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datang
mengubah perkara ni semua, janganlah satu benda yang ni tidak melihat kepada, tidak menghargai perempuan. Dia adalah sebagai manusia yang Allah Ta'ala telah sebutkan dijadikan daripada lelaki juga. Jadi daripada sini, dan begitu juga melihat kanak-kanak yang kecil juga adalah manusia, mereka mempunyai nilai. Oleh kerana itu banyak lagi lah hukum-hukum yang lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan, bahawa siapa yang membunuh perempuan maka dia juga akan dibunuh, dan siapa membunuh kanak-kanak maka dia juga akan dibunuh. Kerana bagi Allah ia adalah sama saja, dia adalah manusia. Selagi dia adalah manusia, maka kedudukannya adalah sama sebagaimana manusia yang lain. Satu perkara lagi juga yang menarik di sini ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat ketetapan undang-undang kepada manusia ini ada dua jenis. Yang pertama dipanggil perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semua secara umum. Dan ada di antara perkara-perkara yang Allah tetapkan kepada kita secara khusus. Secara khusus maksudnya secara detail. Jadi ada benda yang secara umum dan ada benda secara detail. Jadi Quran kadang-kadang menjelaskan sesuatu perkara secara umum, dan dia membenarkan kepada kita berfikir dan membuat peraturan kita sendiri berdasarkan kepada kaedah-kaedah umum tersebut. Dia tidak jelaskan secara detail. Tetapi ada perkara-perkara yang ditetapkan secara detail. Dan kebanyakan daripada ibadah, maka ia telah ditetapkan secara detail. Tetapi perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan, biasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan secara umum. Jadi apa hikmah daripada perkara-perkara ni? Iaitu kenapa ada umum dan kenapa ada secara khusus. Boleh nampak insyaAllah. Apa yang dikatakan umum, apa yang dikatakan khusus. Sebagai contohlah kita kata, sembahyang ditetapkan 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Semacam tu dia tetap, tak akan berubah. Tapi ada benda-benda yang ditetapkan secara umum. Seperti contohnya nafkah. Nafkah dia tak tetapkan berapa sebenarnya yang kena beri, yang wajib diberi oleh seorang suami kepada isteri. RM10 satu hari ke, 100 ke, 200 ke, tak ada. Ataupun dalam setengah-setengah undang-undang. Undang-undang politik seperti contohnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan perkara-perkara umum saja. Keadilan, persamaan, memberi hak yang sama, persaudaraan, dan macam-macam lagi lah yang ditetapkan dalam sistem politik Islam berdasarkan kepada ayat Quran yang ada. So ada, tetapi dia tidak ada pendetailan bagaimanakah bentuk yang mesti dilakukan. Tetapi dalam bab-bab yang tertentu, Allah SWT menetapkan secara khusus, secara tetap, secara detail. Seperti contohnya hudud. Orang mencuri kena potong tangan, contohnya. Itu adalah tetap dalam Quran. Orang yang berzina, kalau sebelum kahwin, maka dikenakan hukuman 100 rotan. So itu adalah tetap, tak boleh kita ubah. Dan lain-lain. Yang dipanggil sebagai hudud, maka hudud itu maksudnya adalah satu benda yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak boleh ubah. Tetapi ada juga di dalam undang-undang ni yang Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk kita berfikir. Seperti contohnya undang-undang jalan raya contohnya. So undang-undang jalan raya kita boleh fikir, sebab dalam Quran tak ada sebut kalau orang langgar lampu merah berapa nak kena. Orang bermotor di dua line berapa, orang speed melebihi had laju berapa. So itu kita boleh fikir. Dalam Quran dia tak sebut, sebab dalam hukum Islam dia panggil perkara itu sebagai ta'zir. Ta'zir ni undang-undang yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh Al-Hadis, tetapi kerajaan mana-mana kerajaan Islam boleh menetapkan satu undang-undang berdasarkan kepada maslahah, kepentingan, kebaikan kepada mereka untuk menjalankan sistem kehidupan supaya berjalan dengan baik. Jadi itu terbahagi kepada dua ya. Jadi kita balik semula pembahagian ni kepada dua.
Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan secara detail dan ada Allah Ta'ala tetapkan secara umum sahaja. So, apa hikmah daripada perkara ni? So, saya serahkan kepada sahabat-sahabat semualah. Siapa yang ada pada malam ni. Kenapa? Soalannya kenapa? Harapnya faham soalan tu ya. Kenapa ada macam ni, ada kena macam ni? Kenapa Allah Ta'ala tak tetapkan semua benda secara detail? Ataupun kenapa tak umumkan secara umum semua? Okey, boleh jawab ni? Okey, saya tinggalkan ke macam mana? Nak juga? Nak suruh minta saya juga kita. Saya ingat nak bagi assignment, tapi kesian juga kita ni. Orang lama pun dah lama tinggal universiti, nak kena assignment pula. Secara ringkasnya macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita. Dia tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita. Dia tahu apa yang akan berubah. Dia tahu apa yang akan berlaku kepada kehidupan kita ni. Sepanjang 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. So kita ni dah 1400 tahun daripada zaman Al-Quran tu diturunkan sampai sekarang ni. So banyak benda berubah. Tetapi dalam banyak-banyak benda berubah itu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu ada benda-benda yang tak akan berubah. Allah tahu perasaan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah mencipta perasaan kita, Allah mencipta emosi kita, Allah mencipta sanubari manusia, naluri manusia, dan dia tahu apa yang akan berubah, apa yang tak berubah. Sebagai contohnya, perasaan di antara lelaki dan perempuan. So perasaan tu akan tetap ada sampai kiamat. Tak boleh kita kata sampai satu saat nanti perempuan dengan lelaki ni tak ada rasa. Tak ada. Macam tengok dinding. Kan? Tengok dinding selama-lamanya takkan. Tapi kalau perempuan dengan lelaki dia sudah akan ada perasaan tu. Jadi perasaan tu bukan salah manusia. Tetapi Allah yang menjadikan perkara tu. Menjadikan perasaan tu. Jadi oleh kerana perasaan tu sama saja. Orang Melayu, orang China, orang India, orang Eskimo, orang Red Indian, orang Negro, sama je. Selagi dia adalah manusia, maka dia akan ada perasaan itu. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan had-had, batasan-batasan di antara lelaki dan perempuan. Had aurat contohnya. Perkara itu tetap tak adalah bila sampai satu zaman dia akan tak perlu, tak. Ataupun had tak boleh hubungan macam mana dekat, tak boleh khalwat, tak boleh sentuh-menyentuh, tak boleh bercakap lebih daripada keperluan, tak boleh bergerak ketawa, contohnya kan, bercakap dengan lemah lembut dan sebagainya, benda-benda yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Jadi perkara-perkara ini adalah kerana Allah SWT tahu bahawa ini adalah benda yang tak akan berubah. Maka begitulah juga antara perkara yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran dan disebutkan oleh hadis yang tak boleh berubah ni, dan diterangkan secara detail, iaitu persoalan wasiat, persoalan pembahagian pusaka. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala tetapkan secara detail, sampai dengan number sekali, siap dengan perpuluhan, siap dengan persen, berapa persen dapat, 50%, 30%, 33%, 1/3 dan sebagainya. Jadi perkara ni diterangkan dalam ayat yang ke-11 yang kita baca, bermula ayat ke-11 dan kemudian seterusnya ayat-ayat selepas daripada itu banyak cerita pasal number ni. Jadi tak ada tempat lain yang cerita pasal number dengan detail kecuali dalam masalah pembahagian pusaka ni. Jadi kenapa Allah Ta'ala sangat mendetailkan masalah pusaka ni? Adalah kerana Allah Ta'ala tahu bahawa perkara ni adalah sifat-sifat yang ada dalam diri manusia tu kalau dia letakkan macam ni, so dia akan jadi kacau. Jadi oleh kerana itulah kita sebagai orang yang beriman, kita yakin kan, bila Allah Ta'ala telah menetapkan dengan detail macam ni, mesti ada sebab-sebab yang tertentu, dan kalau kita ubah benda ni, maka dia akan menjadi merosakkan perasaan, merosakkan masyarakat, dan sebagainya. Yang benda ni mungkin kita tak nampak secara zahir kan, tapi kesan dia akan ada. Jadi itu adalah keyakinan kita bahawa bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan satu perkara, maka mesti ada hikmatnya, dan kita mesti ikut perkara itu dengan betul-betul. Jadi begitulah sahabatnya semua, saya harap faham insya-Allah. Jadi kalau perkara itu ditetapkan secara umum, bahawa Allah juga tahu bahawa dia akan berlaku perubahan dalam hidup manusia, dan kalau Allah Ta'ala tetapkan perkara itu dengan detail,
maka dia akan menyusahkan manusia. Jadi oleh kerana itu insya-Allah Allah Ta'ala tidak tetapkan, Allah letakkan secara umum, dan insya-Allah kita akan dapat lihatlah perkara ini dengan tu kan, hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi boleh, so ada dua kat situ kan, di antara yang tetapkan secara umum dan Allah Ta'ala tetapkan secara detail. Yang detail ni maknanya dia akan walaupun dengan perubahan zaman, walaupun perubahan manusia ni moden dan sebagainya, maka dalam bab yang Allah Ta'ala tetapkan secara detail, maka perkara itu bermakna tak boleh berubah. Dan kalau kita ubah, maka dia akan rosakkan kemanusiaan yang dalam bentuk yang kita tak tahu mungkin bagaimana dia rosak tu. Okey. Jadi dalam ayat yang ketujuh, Allah kata lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi lelaki ada hak dia daripada apa yang ditinggalkan oleh ayah, mak, ibu bapa dan juga kaum kerabat. Dan begitu juga bagi orang-orang perempuan, nasib, ada bahagian dia daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia dan juga kaum kerabat. Sama ada sedikit ataupun banyak, harta itu banyak ataupun sedikit, so sama saja kena bahagi. Nasiban mafruḍa, pembahagian itu adalah pembahagian yang mafruḍa, satu benda yang ditetapkan, satu benda yang wajib daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mafruḍa asal mafruḍ ni fardu, kita kata fardu. So benda ni adalah fardu, jadi tak boleh kita ni pandai-pandai nak ubah perkara ni. Kemudian dalam ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan satu suasana, iaitu dia kata kalaulah mayat dah mati, seorang tu dah mati, so bila nak bagi harta, tiba-tiba datanglah kaum keluarga dan juga anak yatim dan juga orang miskin yang kemungkinan datang tengok banyaknya harta. Jadi apa yang kita nak buat kat sini? Mungkin kita kata ni harta ni dah ada, ini harta ni milik semua ni dah ada pembahagian pusaka, so awak tak dapat lah jadi ini mungkin menimbulkan kesedihan gitu. Perasaan manusia bila kita tengok harta banyak tiba-tiba dibahagikan, dia tak masuk dalam senarai, tapi dia kaum kerabat, mungkin anak yatim, mungkin dia ni orang miskin, so mesti terasa best juga kalau dapat sikit aku, rasa kan orang duk bagi dia, tapi tak ada hak dari segi tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa iza hadaral qismata ul qurba, kalaulah masa pembahagian tu ada orang-orang ulil qurba, kaum kerabat, tapi mereka ni tak masuk dalam senarai, orang anak yatim dan juga orang miskin, maka Allah kata farzukuhum, maka berilah sikit kepada mereka, berilah harta sedikit kepada mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka dengan perkataan yang baik, cakap mereka baik-baik tapi berikan. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita fikir, bolehkah kita beri sebahagian daripada harta warisan kepada orang-orang yang macam tu, orang yang datang semasa pembahagian tu? Jadi ulama-ulama berbeza pendapat sebenarnya dalam masalah ni. Bolehkah kita ambil daripada harta tu bagi kepada mereka ni sedikit? Jadi ada yang kata benda ni telah dimansuhkan. Mansuh maknanya ayat ni telah dibatalkan, so tak boleh pakai lagi dari segi hukumnya. Tapi ada ulama kata seperti Ibn Abbas, dia kata tak, dia kata wajib memberi sedikit kepada orang-orang yang ada semasa pembahagian itu. Yalah mereka bukan datang nak benda tu kan, tapi mereka ada semasa tu. Jadi khilaf pendapat ulama dalam masalah ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni. Tapi kalau kita tengoklah dari sudut kejiwaan, dari sudut hati dan sebagainya kan, kita rasa macam tak kena kalau kita tak bagi sikit, at least untuk menyejukkan hati dia merasakan. Jadi sebab itulah ada ulama-ulama yang kata macam tu. Dan Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir dia, dalam tafsir Fizilan tu, dia kata dia lebih cenderung kepada pendapat ni. Jadi tak kisah kalau kita dengarlah pendapat ada orang kata boleh tu, so benda tu memang betul berdasarkan kepada ayat Quran ni. Jadi sebenarnya perkara ni adalah untuk menyejukkan hati, melembutkan hati, dan supaya dia tak rasa apa ni, itulah, tak rasa tak best tak dapat langsung, takkanlah tak boleh langsung kan. Bagilah sikit ya, lebih-lebih. Kalau orang Terengganu panggil gundal ni benda-benda yang lebih-lebih lah kan. Cincin tu bagilah kan. Kalau katakan harta ada 1 juta, jadi duk kira-kira tu adalah terlebih. Macam kita duk bagi daging daging korban baru ni lah kan, memang ada terlebih kat situ. So bagilah siapa-siapa yang okey macam tu. Jadi ayat yang ke-9 insya-Allah,
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Seterusnya, hendaklah takut orang-orang yang akan meninggalkan di belakang mereka ni anak-anak mereka, zuriat-zuriat yang lemah. Mereka takut kepada mereka, maka hendaklah takwa kepada Allah dan katakanlah kepada mereka ni kata-kata yang baik. Okey, saya rasa itu ya. Kemudian satu penjelasan yang sangat dahsyat, iaitu pada ayat yang ke-10. Jadi Allah SWT kata, orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka ini memakan dalam perut-perut mereka ini api neraka, wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ira. Jadi sahabat-sahabat semua, dalam ayat ni Allah SWT turun, ataupun kita boleh katakan bahawa pada masa ni ada di kalangan orang-orang yang yang sangat takut bahawa mereka ni makan anak yatim. Jadi akhirnya harta anak yatim, kalau mereka dah terpaksa menjaga harta anak yatim, mereka ni akan letakkan jauh-jauh, mereka asingkan, makan pun tak sekali, sebab takut bercampurkan makan sebiji nasi daripada harta anak yatim. Jadi susah, jadi beras pun asing, nanti masak pun asing, susah. Akhirnya menyebabkan mereka ni susah. Jadi turun ayat ni, Allah SWT sebut yang tak boleh itu ialah secara zulman, iaitu secara zalim, sengaja nak makan kan, dan ambil harta anak yatim, itu yang tak boleh kan. Jadi kalau mereka buat benda tu secara tidak zalim, bukannya secara normal, campur sikit-sikit, jadi Allah SWT taklah nak menyusahkan kita kan. Tak adalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tak adalah sampai macam tu, sampai nak jaga sebiji nasi. Jadi apabila kita duduk sekali dengan dia kan, macam kita lah kan, kita kan, masa kita study dulu mungkin apa benda kan, kita duduk satu rumah kan, kadang-kadang terlebih terkurang, betul lah kan, kita kongsi biasanya, duduk satu rumah ramai-ramai, masa student, so beras sama-sama beli kan, so, kadang-kadang siapa yang makan lebih sikit, kita tak tahu kan, kita tak perlu timbang lah kan. Okey, nak makan nasi hari ni, orang ni kena makan 100 gram, so kita semua orang kena makan 100 gram je, supaya tak menzalimi, tak ambil hak orang lain, sebab duit tu kita kongsi. Tak adalah sebab macam tu kan. Jadi itu akan menyusahkan Allah SWT, taklah sampai nak menyusahkan macam tu Jadi ini yang dikatakan zulman, apabila kita makan secara zalim, iaitu yang tak boleh. Jadi orang yang makan macam tu, Allah SWT kata sungguh mereka itu memakan dalam perut-perut mereka itu api. Jadi gambaran ini, iaitu gambaran yang Allah Ta'ala sebut ini, adalah satu gambaran yang dahsyat yang sepatutnya menakutkan orang-orang yang beriman. Maknanya ingatlah bila nak makan tu, makan api. So makan api, lepas tu dibakar pula dengan api. Jadi daripada dalam, daripada luar. Jadi Allah Ta'ala gambarkan benda ni secara live, secara bentuk, supaya nampak kan, sampai akan menakutkan kita, orang-orang yang cuba untuk memakan benda ni tu kan. Jadi insya-Allah itu ayat yang macam itulah kan, bila kita baca kan ni kan, kita akan menakutkan sepatutnya kan, kalau orang yang faham betul ayat ni. Okey, dalam ayat ke-11 insya-Allah kan, barulah datang secara ni kan, Allah SWT sebutkan tentang pembahagian pusaka. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi lelaki, dia mendapat bahagian 2 daripada perempuan. Maknanya anak lelaki dan anak perempuan, biasanya anak lelaki akan dapat lebih 2 kali ganda daripada perempuan. Jadi ini pun timbul satu masalah dalam pembahagian pusaka Islam ini. Ada orang timbulkan, kenapa anak lelaki dapat lebih? Tengok kan, itu zaman dulu perempuan langsung tak dapat, tiba-tiba Allah SWT bagikan kepada perempuan. Allah Ta'ala bagi kan perempuan, tapi dia kurang sikit, dia dapat 1/2 daripada lelaki. So tiba-tiba zaman moden ni, orang pertikaikan pula. Jadi itulah manusia manusia ni dia tak nampak sebenarnya, tapi dia berubah. Hukum Allah SWT tidak berubah, dan Allah Ta'ala tahu kenapa dia buat macam tu. Kenapa Allah SWT tetapkan bahawa orang lelaki dapat 2 bahagian daripada perempuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kita fikir betul-betul. Penjelasan ini dibuat oleh seorang profesor, adik kepada Syed Qutb rahimahullah ni, iaitu nama dia Muhammad Qutb, Profesor Muhammad Qutb, seorang pakar jiwa, bukan doktor jiwa tapi pakar bukan pakar sekretaris, tapi ilmu psikologi di Universiti Jeddah. Jadi dia ni seorang hebat lah, seorang profesor, dan dia telah jelaskan benda ni dalam buku dia Salah Faham Terhadap Islam dengan detail. Dia ceritakan kenapa Allah SWT berikan kepada lelaki ni 2 bahagian, dan kenapa kepada perempuan tu 1 bahagian. Jadi disebutkan Allah Ta'ala bagikan kepada lelaki ni 2 bahagian, sebab lelaki ni dia ada
beban yang berat dalam hidup dia. So dia kalau ikutnya, siapa yang menanggung perempuan? Sepatutnya yang beri nafkah kepada perempuan ialah lelaki. Kemudian apa lagi? Lelaki tanggungjawab kepada mak dan ayah dia. Lelaki tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak-anak dia. Lelaki kena memberi duit mas kahwin kepada perempuan bila dia nak kahwin dan sebagainya. Jadi banyak tanggungjawab bebanan-bebanan harta yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas lelaki. Tapi orang perempuan, jadi bila seorang lelaki mendapat harta pusaka, jadi harta pusaka tu dia kena bahagi ke bawah. Ke bawah maksudnya kena tanggung ni, kena tanggung ini, kena tanggung nafkah ini dan sebagainya. Tetapi seorang perempuan bila dia dapat harta tu maka dia relax. Dapat tu memang, walaupun dia dapat separuh daripada lelaki, tapi dapat tu memang dapat sepenuhnya untuk dia. Kalau mak dia mati, so dia dapat tu, ayah dia masih ada untuk tanggung dia. Kalau dia seorang isteri, dia masih ada suami yang akan tanggung dia. So dapat tu dapat untuk apa? Dapat sepenuhnya memang full untuk dia, untuk beli gelang, untuk beli loket, untuk beli apa lagi tak tahulah, beg tangan untuk apa. Tetapi orang lelaki kalau dapat ni banyak, dia kena fikir nak beli nafkah untuk isteri dia, nak beli nafkah untuk anak dia. Jadi benda tu berpecah-pecah. Jadi itulah hikmah yang besar yang kita mungkin tak nampak, ataupun setengah-setengah kita kadang-kadang tak pandang benda tu. Tapi ni orang-orang yang nak minta persamaan lelaki, perempuan. Dia tak fikir benda-benda tu semua kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita the first kali ialah kita yakin sebenarnya bila Allah Ta'ala menetapkan satu benda, mesti ada hikmah dan Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita sebagai manusia. Mungkin kita tak nampak lagi rahsia-rahsianya, tapi keyakinan kita meletakkan bahawa mesti Allah Ta'ala tahu dan mesti ada sebab kenapa Allah Ta'ala buat macam itu. The first lah. Tapi kedua, kita boleh bincang, kita boleh tengok, kita boleh fikir hikmah-hikmah itu, dan akhirnya mungkin kita akan jumpa, kita tengok betul-betul kan. Tapi kalau kita orang yang memandang syariat ni dengan pandangan yang memang nak cari kesalahan, so dia mungkin akan rasalah mungkin ada kesalahan, sedangkan sebenarnya apa yang dia jumpa tu adalah satu benda yang tak betul, yang Allah SWT sebenarnya kalau tu balik akan menimpa diri dia balik, insyaAllah. Jadi selepas daripada tu Allah SWT ceritakan tentang number lah, kita kata ada ar-rubu'u, ada an-nisfu, ada dan macam-macam lagi, as-sumum. Jadi cerita tu panjang, detail, dan insyaAllah yang tu akan diterangkan oleh ustazah lah. Ustazah ni pakar bahagian pakar pemagang pusaka. Jadi cukup insyaAllah untuk kali ni. Selamat macam selera malam ni makan kambing. Haji Muhammad sembelih kambing seekor lagi malam ni. Tapi kalau tak sembelih malam ni, jangan sembelih lagi, tunggu saya balik insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Maaf malam ni tak boleh nak Skype sebab duduk dalam bas sekarang ni. Wallahu a'lam bissawab. Saya serah balik kepada Haji Idris insyaAllah. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.